Kisah benar Beauty and the Beast. Adakah Anda percaya jika dikatakan bahwa kisah terkenal Beauty and the Beast benar-benar pernah berlaku di dunia nyata? Cuma bezanya, pengakhiran kisahnya bukanlah mengembirakan seperti yang kita tonton dalam siri kartun maupun film. Seorang lelaki bernama Pedro González dilahirkan di Tenerife, Spanyol pada tahun 1537. Dia membesar sebagai kanak-kanak yang tidak normal. Tubuhnya ditumbuhi bulu yang tebal dan disebabkan itulah dia digelar Wild Man. Wild Man adalah makhluk dari mitos zaman pertengahan yang digambarkan sebagai lelaki separuh manusia dan separuh haiwan. Wild Man dipercayai akan bertukar menjadi makhluk ganas pada waktu malam dan kadangkala memakan kanak-kanak hidup-hidup. Kisah Pedro bermula pada waktu malam selepas pertabalan Raja Henry II ketika pertengahan kurun ke-16. Pedro dijadikan sebagai hadiah, yaitu Wild Man yang dikurung. Kehadiran Pedro menimbulkan keterujaan di kalangan tetamu yang hadir ketika itu. Kemudian Pedro diletakkan di dalam penjara bawah tanah istana untuk kajian lanjut. Di dalam penjara, doktor dan pengkaji akademik memeriksa Pedro. Mereka mendapati Pedro bukanlah seorang yang liar seperti jolokannya Wild Man. Pedro sebenarnya seorang kanak-kanak normal berusia 10 tahun yang mempunyai terlalu banyak bulu. Keadaan yang kita kenali hari ini sebagai congenital hypertrichosis. Keadaan ini turut disebut sebagai sindrom werewolf, sesuatu keadaan yang ganjil dan jarang berlaku. Hanya lebih kurang 50 case ditemui pada zaman pertengahan dan Pedro adalah case yang pertama. Pada masa itu, manusia yang mempunyai fisikal yang pelik akan dilihat sebagai aset kepada orang kaya. Untuk keadaan fisikal Pedro, Raja melihat Pedro sebagai salah satu aset kekayaannya. Sebagai bahan eksperimen, Pedro dididik menjadi seorang bangsawan dan dibenarkan mempunyai nama Latin, yaitu Petrus Gonsalvus. Mereka mendapati bahwa Pedro seorang yang cepat belajar dan dapat menguasai 3 bahasa dengan pantas. Malah, Pedro juga berkemampuan memegang jawatan dalam istana. Pada tahun 1550, Raja Henry II mangkat akibat kecederaan parah. Baginda meninggalkan permaisurinya, Catherine dari Medici. Catherine berkeinginan melihat sekiranya lebih ramai Wild Man dapat dihasilkan sekiranya Pedro berkawin. Catherine kemudian mengambil keputusan dengan mengawinkan Pedro dengan seorang wanita cantik yang juga bernama Catherine. Sehingga tiba hari perkawinan mereka, Catherine maupun Pedro tidak pernah bersua muka. Majlis perkawinan mereka juga tidak diketahui ramai. Namun, spekulasi menyatakan para doktor telah mengintip malam pertama Pedro dan Catherine. Mereka mahu melihat sekiranya Pedro bertukar menjadi beast ketika melakukan hubungan seksual. Mereka juga mahu melihat adakah The Beauty, Catherine selamat daripada hubungan kelamin tersebut. Apa yang membuatkan ramai terkejut adalah Catherine akhirnya benar-benar jatuh cinta kepada Pedro dan mereka meneruskan perkawinan yang bahagia. Permaisuri kecewa apabila 2 anak lelaki pertama Pedro tidak mewarisi fisikal ayahnya yang banyak bulu. Namun anak-anak pasangan tersebut yang lain seramai 5 orang, 2 lelaki dan 3 perempuan telah mewarisi sindrom werewolf daripada ayah mereka. Keluarga Pedro juga meraih populariti dan dibenarkan mengembara ke seluruh Eropa dan hidup bersama para bangsawan. Mereka memutuskan untuk menetap di Spanyol, di mana mereka memberikan sokongan kepada Duke Parma yang membenarkan Pedro menguruskan harta dan tanah mereka berhampiran Parma. Anak-anak Pedro pula dijadikan hadiah kepada keluarga-keluarga kaya. Anak perempuannya, Antoinette, dijadikan sebagai bahan mainan di kalangan gundik-gundik Duke. Sebenarnya tidak mudah bagi Pedro dan Catherine untuk melepaskan anak-anak mereka untuk dilayan seperti haiwan. Malangnya, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Pedro dan Catherine seterusnya menetap di Lake Bolsena, Italia, di mana mereka mengakhiri hidup mereka dengan tenang. Pedro meninggal dunia pada tahun 1617, manakala Catherine menyusul kemudiannya pada tahun 1623. Sewaktu dikebumikan, mayat Pedro tidak dikubur bersama dengan manusia yang lain, yaitu di tanah suci dalam kepercayaan Kristen. Sehingga di akhir hayatnya, Pedro masih dilayan seperti seekor binatang, bukan sebagai seorang manusia selayaknya.